Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan antara Terengganu versus Bali United, yang mana Terengganu menang 2-0 hasil jaringan dari Kurmatov dan juga Sony Norde. Cumanya dengan kemenangan 2-0 itu masih lagi belum untuk melayakkan Terengganu ke pusingan yang seterusnya. Jadi terpaksalah untuk Terengganu mengucapkan selamat tinggal bagi saingan AFC Cup 2023 pada tahun ini. Cuba lagi lain kali, okey? Walaupun berada dalam grup dan juga boleh dikatakan agak cemerlang tanpa kekalahan, tetapi unbeaten without knockout stage adalah sesuatu perkara yang agak merugikan. Sebab tak kalah tapi tak layak, so benda tu memang merugikan. Memang sangat-sangat merugikan. Sebab CCM pun ada kalah tapi boleh nombor 1 kumpulan. Itu sebab pentingnya untuk menang dalam perlawanan menentang kelab-kelab seperti Stallion kan. Sebab Stallion tu sepatutnya memang 3 mata 6 mata mudah lah untuk Terengganu. Tetapi apa nak buat, dah orang kata apa, dah itu yang dihadapi oleh pasukan Terengganu pada season ni. Secara jujurnya gameplay pasukan Terengganu, mereka setiap kali bertemu dengan JDT, mereka akan tampilkan satu corak permainan yang sedikit berbeza. Tetapi untuk overall ataupun purata setiap perlawanan pada season kali ini, dalam setiap kejohanan, boleh saya katakan Terengganu memang mempunyai masalah di bahagian tengah dan juga mempunyai masalah di bahagian serangan, yang mana mereka boleh untuk create chance, mencipta peluang, tetapi mereka gagal untuk convert peluang tersebut kepada jaringan. Bahkan kadang-kadang boleh dikatakan pasukan Terengganu lebih kepada individual play. Masih lagi belum nampak game plan yang cuba ditetapkan oleh Coach Tommy, ataupun boleh dikatakan identiti yang menunjukkan Terengganu itu dilatih oleh Coach Tommy masih belum menampakkan coraknya lah. Jadi benda tu memang agak crucial untuk pasukan Terengganu. Dan untuk season depan pun Terengganu dah orang kata apa, lanjutkan kontrak bersama dengan Coach Tommy. Jadi saya mengharapkan tahun depan dengan pemilihan pemain-pemain yang baru dan juga dengan kepercayaan lagi kepada Coach Tommy, bolehlah nampak perubahan berbanding season ni. Kalau still lagi corak permainan yang macam lebih kepada individual play, direct football dan sebagainya, direct football tak ada masalah, tetapi orang kata apa, filosofi dan identical of style yang bakal ditunjukkan oleh Coach Tommy yang sebenar, saya ingin melihat perkara itulah. Sebab season ni boleh saya katakan agak tidak menarik untuk tonton TFC. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan lah. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan TFC. Perkara pertama yang boleh saya ucapkan ataupun saya puji tentang pasukan Terengganu pada perlawanan ini adalah tentang goalkeeper dan juga defense department, yang mana boleh saya katakan back four pasukan Terengganu yang diketuai oleh Kurmatov dan juga Syahrul Nizam memainkan peranan yang penting dalam menafikan beberapa gerakan yang dilakukan oleh pasukan Bali. Sebab pasukan Bali untuk game ni pun memang mereka attack, mereka eager untuk menyerang. Walaupun Bali ada masalah pengurusan lagi teruk kan, tak dibayar gaji, bawa 17 orang je main Malaysia ataupun pi Terengganu, tetapi mereka masih lagi menunjukkan spirit ataupun semangat yang bagus lah untuk menentang pasukan Terengganu. Tetapi banyak intercept dan juga blocking yang dilakukan oleh Syahrul Nizam pada perlawanan ni untuk menafikan beberapa percubaan dan juga menidakkan beberapa gerakan yang dilakukan oleh pasukan Bali United. Dan dalam masa yang sama, goalkeeper yang pertama kalinya diturunkan untuk season kali ni, debut dia adalah di AFC Cup. Untuk Liga Super, Piala FA, Piala Malaysia tak pernah diturunkan, tetapi siapa sangka Sheikh diturunkan dalam kesebelasan utama untuk AFC Cup, dan beliau berjaya untuk menafikan beberapa percubaan dari pasukan Bali. Jadi itu menunjukkan dia melakukan performance yang bagus lah. Cumanya sayang lah sebab Rahadi kena drop. Kemungkinan Rahadi tidak ada dalam perancangan oleh Coach Tommy pada season hadapan. So mungkin Rahadi kena cari kelab lain lah untuk orang kata apa, tingkatkan balik dia punya prestasi dan juga performance. Sayang sebab Rahadi adalah the future star untuk pasukan Malaysia dan juga untuk kelab Terengganu lah. Tetapi disebabkan beberapa mistake, dia belum diberi
memberi kepercayaan. Sayang lah, sebab dia perlu build balik dia punya confidence, keyakinan diri dia, kan, perlukan minit permainan, dan saya rasa dia akan jadi lebih baik di masa hadapan, sebab dia muda, so he needs to learn. Jadi itu untuk defend dengan keeper. Untuk tengah, kalau kita lihat gandingan Habib Harun, Nurilo. Untuk game ni Habib Harun, Nurilo dan juga Syahmi Zamri. Okey, untuk Habib Harun saya tak nampak banyak sangat impact dia di bahagian tengah in term of defensive ataupun attacking. Banyak juga dia punya passing contribution ke bahagian hadapan boleh dikatakan agak meliar. Banyak hantaran-hantaran dia ataupun ball placement dia taklah berada di dalam satu sudut yang mana mencari pemain ataupun teammate dia sendiri. Jadi di second half beliau ditukarkan dengan dibawa masuk Syaiful Hakim. Kemasukan Syaiful Hakim is a game changer bagi saya, sebab midfield pasukan Terengganu dalam 15 minit pertama second half tu memang nampak tak settle down. Tetapi lepas 15 minit tu baru kita nampak yang Syaiful Hakim ni sebenarnya dia boleh dominate bahagian tengah dengan sangat baik. Dia punya contribution dalam attacking memang sangat baik. Dia boleh naik attack the central area, dia punya passing dan juga vision not bad, dia punya controlling ball bagus. So bagi saya Syaiful Hakim perlu diberi ruang dan juga peluang lagi untuk dia bermain bersama dengan tim utama, sebab dia ada bakat yang memang saya rasa he is one of dia bakal jadi one of the best midfielder lah sekiranya diberi peluang lagi, pivot yang bagus ya. Dan untuk Nurilo game ni saya tak nafikan work rate dia bagus, penetration run dia bagus, dia boleh masuk dan dia berjaya buat something untuk jadi playmaker. And untuk Syahmi Zamri, macam saya cakap dalam video sebelum ni, bila hang bagi dia main dekat more to central area, dia akan lebih more to dangerous lah. Dan malam ni semalam dia berjaya buktikan yang dia adalah dangerous player sekiranya dia main more to central dan juga lebih kepada second striker ataupun number 10 lah. Number 10 yang offensif boleh naik masuk untuk jadi backup striker, dan dia punya positioning, ball control memang bagus. Dan semalam dia ada satu percubaan tapi melamun tinggi lah. Tapi gameplay dia daripada segi speciality dia adalah daripada segi positioning, daripada segi link up, dia punya third man running bagus. So itu adalah Syahmi Zamri lah. Untuk game ni juga attacking, Ivan Mahmud lebih diguna pakai kepada fast night sebenarnya. Kalau kita tengok dia banyak drop deeper untuk create space kepada winger lah. Tapi dalam pergerakan fast night Ivan Mahmud, he is not the typical player yang boleh hold up game, yang boleh untuk buat passing accuracy yang bagus. Jadi fast night dia sedikit tidak berjaya, dan daripada segi sistem target man pun boleh dikatakan tak berapa nak efektif sangat lah. Jadi untuk Sony Nordin macam biasa individual play banyak, tapi nasib baik lah dia berjaya score daripada segi angle yang kecil, tapi overall team play dia agak kurang, tak berapa menjadi. So kemasukan Adisa Kraison di second half dengan Liridon berjaya untuk ubah perspektif bahagian tengah pasukan Terengganu. Memang nampaklah 1-2 combination play yang mereka lakukan berserta dengan Nick Sharif yang dimasukkan juga lebih efektif daripada fasa untuk attack the defense, attack the space, berani untuk bawa bola jadi ball carrier dan sebagainya. So benda tu bagus lah. Dan yang sebenarnya bagus lagi saya boleh katakan Kulmatov untuk game ni saya suka daripada segi dia punya interception. Bila dia intercept bola di kawasan tengah ataupun kawasan defense, dia lari buat counter attack dan juga join the attack, dan dia berada dalam kotak penalti. 2 kali dia buat, satu dia gagal tapping, satu dia berjaya score the goal. So that is a good thing tentang Kulmatov. Bila dia join the attack, dia ada orang kata apa, dia punya running buat overlap ataupun di bahagian tengah tu into the middle area memang bagus lah. So dia berani untuk masuk dalam kotak penalti, penetrate dan juga score the goal. Tapi overall memang Terengganu kena baiki banyak, attacking kena baiki, team play kena baiki, gameplay Coach Tommy tu kena baiki kan. So benda tu memang banyak benda lah kena baiki. Arif Fazilah saya boleh puji untuk game ni sebab dia bagus, dia berjaya attack 1v1, dia tak bagi ruang banyak semua. So that is a good thing. Untuk Bali United, Rashid tu memang bagus lah, Rashid. And so itu je lah ulasan saya. Apa-apa pun tahniah lah sebab TFC berjaya masuk AFC Cup tanpa kalah, tapi tak layak. Menyedihkan, satu perkara yang sangat-sangat menyakitkan lah kalau untuk diterima. Okey, Assalamualaikum.